Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wasallam tabaraka wa sallama tasliman kasira amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Aman ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihah wa qala innani minal muslimin. Tuan-tuan, bapa-bapa sekalian dan ibu-ibu sekalian, tiada Tuhan melainkan Allah. Muhammad pesuruh Allah. Inilah kalimah mulia. Inilah namanya kalimah benar. Dan ini juga namanya kalimah baik dan juga namanya kalimah ikhlas. Tahu? Jadi apabila kalimah ni berada dalam hati manusia atau dalam kepercayaan manusia ke tahap yang tinggi, maka manusia tu hati dia baik, kepercayaan dia baik, maka fikiran dia jadi baik. Dia jadi orang baik sebab kalimah yang baik. Dia jadi orang yang benar kerana hati dia benar, kepercayaan dia, fikiran dia benar. Dia jadi orang benar, dia jadi orang baik, dia jadi orang ikhlas. Jadi orang baik, orang benar, orang ikhlas, jadi orang berjaya. Jadi orang yang gemilang lah, cemerlang dan terbilang. Yang satu waktu dulu Badawi telah buat slogan kata tu lah, cemerlang, gemilang, terbilang. Slogan aja lah, tapi tak dapat menjadikan rakyat Malaysia. Dia punya term pun sekejap, dia pun tak tahu macam mana nak mencapai jadi orang cemerlang, gemilang dan terbilang tu dia tahu. Tapi slogan tu ada. Sekarang dah mati lah slogan tu. Ingat tak? Jadi Badawi masa dia Perdana Menteri, dia kata saya memberi tumpuan kepada modal insan. Modal insan membuat insan tu baik, jadi cemerlang, gemilang, terbilang, tapi dapat Yazid. Yazid masa Badawi jadi Perdana Menteri dah kerja kan? Tahun 2000 lah. Tapi pekerja yang tak cemerlang, tak gemilang dan tak terbilang, sebab kalimah cemerlang, terbilang, gemilang tak ada dalam kepercayaan dia dan dalam fikiran dia. Kepercayaan kalimah yang benar tu tadi, yang baik, yang mulia, yang kalimah yang inilah tak ada dalam hati manusia. Yang mana hati itu kepercayaan yang tak pernah sebelum ni faham pun. Seluruh manusia ni sebelum saya cakap ni, tak ada cakap macam saya ni. Semua cakap hati tak tahu. Satu orang tak tahu. Imam Ghazali, Imam Syafi'i, Nabi pun tak cakap. Ada Nabi cakap hadis? Tak ada. Tapi dalam hadis itu ada boleh
dipahamilah bahawa itu kepercayaan, sebab tidak akan baik manusia tu, kata dia, melainkan baik hatinya. Tak akan baik hatinya melainkan baik imannya. Jadi iman tu adalah kepercayaan, tapi dia tak elaborate lah. Nabi tak elaborate sebab dia tak berapa faham. Kenapa dia tak elaborate? Dia tak huraikan sebab dia cakap je lah. Allah ilham kat dia kan. Lepas tu dia kata tak akan baik dan tidak akan baik imannya melainkan baik percakapannya. Itu pun dia orang tak faham. Nabi pun tak faham, sahabat lagi tak faham. Yang dikatakan ulama-ulama yang kemudian tu yang tersohor semua tu kan, tak faham. Semua tak faham. Sama ada ulama tulen sahih atau ulama palsu. Ulama Yahudi yang dia orang masuk Islam jadi ulama tujuan hanya untuk rosakkan Islam ni, mereka pun tak faham. Mereka tentulah tak faham. Ulama tulen pun tak faham, sebab tak tulen sangat untuk dapat faham. Hairan tak? Hairan tak? Yang Nabi pun tak faham. Nabi Muhammad SAW ni dia sampaikan aja. Dia faham tak? Dia kata sebab itu dia bagi tahu pasal kau sampai aja apa aku cakap. Nanti ada orang faham. Nanti ada orang faham. Yazid ingat dia lah. Tak, dia ingat dia lah yang apa pun tak faham. Tak. Bukan punya. Kan? Jadi hairan tak? Katakanlah imam-imam mana besar punya, banyak ulama sebelum saya ni, ribu atau 100,000 ada. Berapa lama tak faham. Ada pernah tapi mereka faham ni, dia kata tak penting. Yang penting faham macam mana nak buat kapal terbang, nak buat kereta, nak buat bom. Itu yang faham. Itu semua faham tak betul tu. Yang ini faham manusia tak heran. Tapi faham yang ini adalah faham yang sangat tinggi yang Allah beri pada saya, bahawa hati itu adalah kepercayaan dan pemikiran, atau bahasa Inggeris the belief and the thinking. Dia dua perkara ni lah yang menguasai apa manusia buat dengan izin Allah. The mind, the soul and the mind. So manusia ni dibuat dari soul, mind and body. Roh, pikiran dan badan. So the outcome of roh yang baik, pikiran yang baik ialah action yang baik atau badan yang sihat. Itulah sebenar-benar outcome daripada roh yang baik. Roh tu apa? Kepercayaan. Dan kepercayaan mempengaruhi pikiran yang baik. Kepercayaan dan pikiran yang baik membuat badan manusia baik dan amalan manusia baik. Bila amalan manusia itu baik, jadilah dia orang baik, orang benar. Jadilah dia orang yang outcome daripada dia benar dan baik menjadi orang yang cemerlang, gemilang, terbilang, yang badawi. Faham untuk semua orang dapat, tapi tak tahu cara macam nak dapat. Abdullah Ahmad Badawi, Perdana Menteri kita, dia cakap kita kena jadi umat manusia yang cemerlang, gemilang, terbilang. Jalannya ialah mengamalkan Islam hadari.
Islam yang baik. Tak tahu mana Islam yang baik, tak tahulah. Islam tu dah baik, Syekh. Kenapa pula Islam yang baik? Ada pula Islam yang buruk? Tak ada kan? Tapi Badawi tak dapat nak dan ulama-ulama Malaysia lah, yang dikata ulama yang bersama dia waktu tu pun tak faham. Ikut aja lah apa dia nak. Tak faham. Kamu faham? Kamu lagi lah tak faham. Saya cakap sampai hari ni pun tak boleh faham. Saya ingat lah. Sebab tak pernah sebelum ni dipahami bahawa hati itu adalah kepercayaan. Hati itu adalah kepercayaan. Kepercayaan itu mempengaruhi pemikiran dan badan. Tapi manusia selalu kata pemikiran dulu. Kepercayaan tak ada. Pemikiran. Mental outlook. Mentality yang salah. Dia selalu cakap orang sarjana sosiologi lah, sarjana kemanusiaan dan kemasyarakatan, ilmu kemanusiaan dan kemasyarakatan, berpendapat bahawa manusia ni berkelakuan mengikut apa yang dia faham. Dia tak dapat memikir apa yang manusia faham tu dipengaruhi oleh apa manusia tu percaya. Jadi dia orang tengok orang pemikiran rosak kan, dah jadi dapat mental illness kan. Mental illness, dia orang tak tahu nak rawat. Sebab kata macam mana nak rawat mental ni? Di mana mental tu? Dia orang kata kat otak. Mental bukan kat otak. Mental bukan otak. Mental ni di satu benda lain. Begitu juga kepercayaan manusia. Itu roh dia. Mana ada dekat ni? Kenapa roh tu boleh keluar masuk? Kita tidur, roh hilang. Mental pun hilang lah. Boleh kita berfikir masa tidur? Boleh? Kita makan tak boleh, minum tak boleh, apa pun tak boleh buat. Sebab roh tu hilang. Bukan hilang, dah keluar dengan mental tu. Jadi kata ni lah, orang tua dalam jemaah tabligh, siapa tidur dalam bayan ni, dia punya roh, mental ni dah keluar. Memang tak boleh buat apa lah. Memang tak boleh fahamnya. Makan pun tak boleh, minum pun tak boleh. Jadi bila orang semua makan, orang tidur ni tak makan lah, tak minum lah. Bila bangun dari tidur, mana makanan saya? Awak tadi dah naik langit ke-7, dia orang kata. Awak dah naik ke langit ke berapa tadi? Mana nak makan? Makan kita lah habiskan. Kita yang boleh gerakkan tangan, kita tak tidur. Tidur tu sahabat mati. Sebab itu doa tidur pun Allahumma bismika amutu wa ahya. Allahumma bismika amutu wa ahya. See? Dia sahabat mati. Ruh, fikiran hilang. Orang tidur boleh setubuh? Boleh? Boleh tak kaki setubuh? Tanya. Boleh tak? Boleh. Semua tak boleh lah. Sebab roh dan fikiran dia dah tak ada. So, macam mana kita nak rawat orang mental illness, sakit jiwa, orang panggil sakit jiwa kan, dengan dadah, dengan drugs. Drugs ni, they affect the brain. Dia tak boleh merawat
mental illness. Sebab itu orang semua sakit mental illness jumpa saya. Dengan izin Allah, hampir semualah yang ambil lah, yang tak ambil tak. Hampir semua dengan izin Allah sihat. Kenapa? Sebab ciri saya tu betul. Ciri dia orang tu tak betul. Dia orang kata mental illness ni otak. Mental bukan otak. Mental tu adalah, ya, otak tu Allah bagi untuk memikir lah. Tapi pemikiran tu tidak ada kat otak tu. Kalau otak tu rosak, otak tu tak dapat macam, kalau otak bahagian penglihatan dia rosak, dia boleh melihat yang orang lain tak boleh lihat. Itulah. Itu namanya schizophrenia. Sakit mental tu. Kalau bahagian otak dia, pendengaran tu rosak, dia boleh dengar orang lain tak dengar. Dia boleh dengar jin. Jadi apa berlaku, dia nak rawat penyakit schizophrenia ni, ustaz pun dah jadi doktor. Dia kata kita kena halau jin. Sebab dia dah dengar jin dan dia nampak jin. Orang lain tak. So macam mana nak halau jin? Baca, apa nama dia orang kata? Ruqyah. Sekejap larilah jin tu. Lepas tu datang balik jin. Jadi macam nak ubat, tak habis-habis baca ruqyah. Ruqyah apa? Ruqyah. Tak habis-habis. Upah dia air. So berbarislah dia orang kat Malaysia. Jumpa ustaz dan doktor. Ustaz tu buat air je, dia baca air kan, ayat-ayat menghalau jin tu. Lahirlah ustaz apa terkenal kita dah meninggal, Harundin dan Ismail Kamu dah mati dulu. Sekarang kat Malaysia tak ada lagi tak? Ada juga lah mungkin. Belajarlah murid-murid dia. Lepas tu doktor yang betul punya, doktor yang belajar, dia pakai dada untuk menyekat. Teori dia orang dapat melihat semua ni sebab dia punya otak tu dah mengeluarkan excessive secretion of certain dalam overflow secretion tu. Secretion yang membuat dia boleh melihat dan mendengar. So they cut that flow tu by giving that drugs. That's why orang sakit mental ni, dia diberi drugs, itu je ubat dia, tak ada lain. Kali sekali datang lagi, itu boleh. Lagi sekali nak, dia orang nak fed up, alamak, itu juga. Ubat ni pula ada side effect, dia tak boleh kerja, tidur je. Alamak, dia bilang, tambah mental aku. Makan, ya makan tidur. Kita ada anak, hasil daripada kita bersubuh, anak keluar, dia orang nak makan, aku pula tidur. So dia orang lama-lama tak ambil ubat. Banyak tak mau ambil ubat. Tengah-tengah ambil ubat bukan sembuh. Makin lama makin tak boleh buat apa. Lama daripada kizo jadi gila. Setengahnya bunuh orang tu. Bunuh, dia nampak syaitan. Kenapa kamu bunuh isteri kamu? Aku nampak dia syaitan. Kes dibuang. Adanya dirawat mental. Itu je lah yang dapat dibuat. Mana ada orang mental masuk hospital, rawat, sembuh? Bagi tahu saya. Tak ada. Tapi saya punya achievement yang tinggi ni, seluruh dunia tak menghargainya. Seluruh dunia tak tahu dan tak nak percaya saya tu betul. Cubalah tanya banyak pesakit saya, bukan sikit. Ada satu pesakit tu 16 tahun berubat hospital Kuantan, hidup lagi dia.
Isteri seorang guru. Isteri dia tu yang dapat 16 tahun ulang alik sampai dia tahu semua jenis dada tu. Dan semua nurse-nurse kat situ semua kenal dia. Sekali dia menangis minta ke Allah. Allah buka hati dia jumpa saya. Dia buka internet. Sekarang COVID ni saya tak terima lagi pesakit ni. Saya sibuk dengan menulis tafsir Quran sekarang. Banyak yang telefon tak boleh. Masa dah habis. Dulu aku banyak nak pergi tak nak datang. Sekarang terjaya aku tak nak. Aku sibuk dengan editing Quran sekarang. Jadi sihat. Dalam satu kali rawatan ni, dengan izin Allah, saya pergi sendiri pergi tengok. Saya macam tak berapa percaya. Saya suruh dia datang 2 kali, dia datang sekali, dia kata dah sihat, dia tak nak datang. Saya datang sana, saya ambil rekod dia punya tu. Lepas tu keluar dekat YouTube. Lepas tu dia malu, minta saya delete. Tak apalah, saya delete lah. Jadi tuan yang mulia, seluruh dunia tak faham ni, bahawa pemikiran ni bukan dekat otak, dia di luar otak. Dan begitu juga kepercayaan, itu roh. Roh dan pemikiran ni, belief, roh and thinking ni. Jadi kamu tak boleh rawat ni dengan dada, tak boleh rawat dengan ayat-ayat Quran ni. Kamu kena rawat dengan cara merawat kepercayaan tu dan merawat pemikiran tu. Apa ubat dia? Dia tak boleh pakai dada, because pemikiran dan kepercayaan ni bukan boleh diubat dengan dada. Jadi semua ilmu psikiatri yang dibelajar oleh pakar-pakar psikiatris di seluruh dunia, 4 tahun tau nak jadi pakar psikiatris tu, bukan 1 tahun, adalah salah. Saya tahulah dia nak dengar cakap saya. Salah lah. Kenapa salah? Satu orang pun tak sembuh dengan rawatan dadah kamu. Tapi dia orang tak ada nak mengiktiraf saya ni. So dunia tak ada. Sedangkan ini satu benda besar, pencapaian sangat besar. Tapi dia orang bab-bab ni dia orang kata tak ada. Kita tak percaya roh, kita percaya badan saja. Kita semua tak percaya manusia ni ada roh lah, ada mental lah, tak ada. Mental dia percaya juga, roh memang tak percaya. Banyak orang tak percaya roh. Sebab apa? Tak tahu. Dia tak nampak dia. Fikiran tu nampak je apa dia buat. Roh ni tak tahu. Tapi kalau manusia ni roh tak ada, habis semua hilang. Cabut roh, fikiran tak ada, badan tak ada, kayu, layu je. Itulah namanya mati. Tak nampak je dia. Hari-hari tengok orang mati, dia orang tak percaya roh. Tak pernah dia orang cakap roh ni. Apalah lagi doktor, lagi tak percaya. Jadi mereka tu membuat ilmu perubatan berdasarkan benda yang salah. Sebab itu perubatan sekarang ni semuanya tak betul. Uish. Semuanya Dr. Nasrah ni tak betul. Dia je betul. Sebab itu penyakit semua tak sembuh, melainkan kena makan dada. Kencing manis kena makan dada. Darah tinggi, mah jantung. Hai kata doktor, sampai mati. Kalaupun rosak, kita tak boleh pakai dada, kita buat operation, surgery, pembedahan. Jadi ada dada dan pembedahan. Dua-dua kaedah ni tidak menyembuhkan. Dada menghilangkan menghilangkan simptom penyakit. Simptom mana? Gejala penyakit. Operation membuang organ yang berpenyakit. Jadi membuang organ yang berpenyakit digantilah. Itu namanya heart surgery tu. Yang sekarang Dr. Mahathir tengah dekat IGN ni. Sekarang ni dia buat pembedahan kaedah lain. Saya pun tak tahulah, saya bukan pakar bedah. They call it pilihan lain.
Bila kita alternatif ni, kita pilihan yang lama tu doesn't work. So dia orang kata berjalan lancar, semua baik, Dr. Mustun pun keluar. Sekali kena datang balik. Sekarang tengah datang balik. Semua berdoa sekarang. Doktor kata kalau ini dah tak berlaku, nampaknya panggillah anak beranak semua. Bawa balik rumah. Sekali doktor cakap, bawa balik. Jadi semua reporter sekarang berkumpul ke IJN, berdoa, baca Yasin. Nampak Dr. Mahathir pulih sikit. Siti Asma berterima kasih dekat yang membaca Yasin. Dia ingat baca Yasin dia tu kabul sangat katnya. Jadi tuan-tuan yang mulia, manusia ni dia punya konsep perubatan salah. Sebab manusia tu sendiri dia tak tahu bahawa manusia ni bukan dibuat oleh badan. Manusia ni bukan ada badan saja. Manusia ada roh dan pemikiran tau, yang dia bukan di badan. Kamu tak boleh pakai dadah. Makanan yang baik pun tak boleh. Apa pun tak boleh dari segi makanan. Dadah pun tak boleh. Ubat dia percakapan yang baik. Ini yang tak tahu. Seluruh dunia sejak dulu tak pernah tahu bahawa percakapan yang baik ini ubat. Oh, tak ada. No. Mana ada orang faham? Apa dia percakapan yang baik? Lagi dia orang tak tahu. Bila saya cakap ubat untuk roh dan mental ni, atau fikiran yang tak ada di badan ni, tak ada di badan, adalah percakapan yang baik, dia orang semua confused. Tak ada nak terima saya punya. Diam aja. I'm sure ada orang dengar ceramah saya ni, tapi they don't understand. And they ignore it. Sebab they don't understand. Dia nak belajar dengan saya pun, dia kata he's not a psychiatrist, he's an optometrist. Tengok mata je. So pakai spek, contact lens. Apa yang dia tahu? Itu je lah dia sebut. Dia tak tahu saya ni Ahlullah. Ahlullah ni apa? Kawan Allah, kekasih Allah. Itu dia tak tahu. Yang Allah boleh bagi saya ilmu yang tak bagi pada siapa pun kat dunia ni. Jadi ubatnya ialah percakapan yang baik. Saya cakap tu. Jadi ubat ni bukan saja makanan yang baik. Makanan yang baik untuk badan. Okey. Tapi kalau kamu makan yang baik saja, badan kamu tak boleh buat apa. Sebab badan kamu ni makanan yang baik tu kan, macam makanan yang baik ubat untuk badan. Tapi nak makan yang baik tu kena ada kepercayaan dan pemikiran yang baik, baru kau boleh makan yang baik. Tidak, kamu tahu kena makan baik tapi makan tak baik juga. Makan benda yang tak baik. Allah bagi dalam Quran, semua makanan yang baik ini halal bagi kamu. Apa makna makanan yang baik tu? Sama? Apa makna makanan yang baik itu? Kata Allah dalam Quran, semua makanan yang baik itu halal untuk kamu. Apa dia? Tahu tak? Tahu tak? Makanan yang bukan poisonous, maknanya tidak beracun. Makanan yang tidak beracun dan membahayakan badan manusia lah. Jadi mana-mana makanan yang ada racun, Allah kata itu tak baik. Termasuklah petai. Petai itu bukan makanan yang baik, sebab dia ada racun dalam tu. Begitu juga makanan yang busuk, tak tahulah dia. Dan saya banyak yang Allah tak benarkan saya makan. Dengan cara saya tanya Allah. Sekarang petai saya tak boleh makan. Dulu boleh, sekarang dah tak boleh. Apa lagi tak boleh? Jering. Bawang mentah. Dalam tu ada racun tu. Sebab itu tetap rokok tentulah tak boleh. Bukan makanan yang baik. Sebab itu rokok tu haram.
Makanan bukan makanan dia tu. Siapa yang merokok, tolonglah berhenti. Benda haram dan berdosa. Jangan cakap Allah bagi tahu yang halal ni semua makanan yang baik. Yang baik tu yang tak beracun, yang tak memberi mudarat dengan izin Allah. Tahu? So kita kena buat research lah. Nak tahu yang mana ni. Kalau macam makan macam kita nak makan benda bergetah kan, macam bergetah, tak boleh makan mentah, tak boleh. Getah tu kena hilang baru boleh. Getah macam contohnya pucuk ubi, getah dia tu beracun. Orang tu dulu dah dapat kenal pastilah dia makan agaknya pucuk ubi bergetah, habis masalah kan. Hanya boleh dimakan bila direbus dan getah tu hilang racun dia. Jadi makanan yang baik ni pun kita pertama sekali makanan yang baik, masak dengan nak jadi makanan tu baik, dia kena dimasak cara betul. Bau zat-zat makanan dia ada. Apa makanan yang baik? Makanan yang banyak minerals, zat. Dia tak boleh mati kalau kita makan pucuk ubi tu dah tak ada zat lagi dah. Macam kita makan daun keladi, dia ada racun tu. Getah dia kan, kena rebus sampai gatal tak ada. Dah tak ada apa dah dalam. Mineral semua hilang. Jadi yang makanan baik, makanan yang mineral baik, jadi masak dia penting. Cara masak dia penting. Dan makan akan jadi faedah bila berhenti sebelum kenyang. Itu semua tak boleh dibuat kalau kepercayaan tak betul, pemikiran tak betul. Jadi akhirnya makanan yang baik pun tak boleh nak dimakan, disebabkan oleh pikiran yang salah, kepercayaan yang salah. Akhirnya tak boleh nak amal lah. Jadi kalau paling pokok, paling penting manusia ni untuk berjaya, kepercayaan dia dan pemikiran dia kena betul, dan ubatnya adalah percakapan yang baik. Percakapan yang baik ini membuat roh dia, kepercayaan dan mental dia betul, membuat dia berupaya mampu makan makanan yang betul, cara makan yang betul, masak yang betul. Halo. Dan satu lagi untuk badan betul, kena banyak berpeluh, berjalan. The best exercise adalah berjalan. Jadi rawatan paling bagus sekali, paling ampuh, paling baik untuk roh, pemikiran dan badan ialah membuat gash. Jalan kaki jauhlah dari rumah ke rumah, lorong ke lorong, dan bercakap percakapan yang baik, iaitu percakapan tiada Tuhan melainkan Allah, Muhammad itu pesuruh Allah, tiada yang berkuasa memberi faedah bahaya melainkan Allah, ikut perintah Allah, cara Muhammad SAW, berjaya. Langgar perintah Allah, gagal. Baik buruk dari Allah, tiada yang boleh bagi baik dan buruk melainkan Allah. Ini percakapan baik. Ini percakapan la ilaha illallah. Berkumpul seluruh makhluk ni nak buat sesuatu, takkan dapat tanpa izin Allah. Berkumpul semua makhluk ni nak menghalang satu benda dari berlaku yang Allah mahu berlaku, pasti tidak akan berjaya. Benda tu tetap akan berlaku. Ini tafsiran daripada la ilaha illallah. Inilah percakapan baik. Jadi paling bagus punya amalan, paling bagus, tidak ada bagus lagi daripada ini, iaitu setiap pagi-pagi hari di mana kita semua nak pergi kerja, nak tidur, nak buat benda yang kita suka, kita buat benda yang paling kita tak suka yang Allah suruh.
Yang paling Allah tak suka yang kita suruh, iaitu subuh saja, lepas semayang, dengar kuliah saya ni. Lepas dengar kuliah saya ni, terus pergi jauh lah, gas. Bukan 45 minit lagi sampai. Maksudnya sampai kira-kira 1,5 jam lah pengang. Kalau boleh pagi tu lagi 1,5 jam, paling kurang 45 minit. Cakapnya bukannya paling 45 minit. 45 minit ke 1,5 jam. Paling kurang 45 minit. Pergi gas. Berpeluh tak boleh tu 45 minit. Jalan lah, laju sikit. Kan? Jadi peluh keluar, cakap baik, makan baik, iman kuat, pemikiran betul, amalan betul, makanan betul, badan sihat, boleh buat ibadah, boleh pergi haji, boleh buat gas, boleh semayang, boleh puasa, berjaya di dunia dan di akhirat selamanya. Awak nampak tak di mana akhirnya pergi? Akhirnya kita kena ambil ubat. Untuk semua ni sihat. Ubatnya ialah gas, jauhlah. Jalan kaki, cakap kalimah, berpeluh. Pagi-pagi mau buat. Kalau suntuk sangat, sibuk sangat, baru boleh buat tempat waktu lain. Kalau kamu ada perkara penting ke pagi, boleh buat kemudian. Boleh buat petang, malam. Kalau kamu tak sedia ambil perkara yang saya cakap ni, alah, kamulah yang rugi, saya tak rugi. Tapi kalau kamu ikut orang yang alim, orang yang tahu, yang Allah bagi tahulah, dia kekasih Allah, kamu pasti akan berjaya. Dan kalau kamu degil, menyangka kamu pandai, apa bukti kamu pandai tu? Apa bukti kamu pandai? Macam dia ni, tak ada bukti pandai. Saya suruh dia, awak ni cinta bini lebih pada Allah, ceraikan bini awak. Dia tak percaya saya. Awak ni cinta dunia, belanja dunia awak, tak percaya saya. Awak ni cinta bini awak, tak nak ikut saya, duduk sini, tak nak. Jadi awak ni sebenarnya menganggap diri pandai. Dari saya, dari Nabi, dari Allah. Mana tempat orang ni yang menyangka pandai ni? Di mana? Neraka. Silakan buat pilihan. Pilihan adalah kamu, bukan saya. Kamu tak mau memilih yang baik dan mau yang lazat, bersedialah untuk memasuki neraka. Kalau kamu mau jadi orang beragama, kamu kena buat keputusan untuk taat kepada perintah Allah dan Rasul, dan kepada orang yang Allah telah beri faham yang benar. Okey.